Aset negara, kualiti hidup dipelihara, berpasukan, berganding tangan, bertingkatkan taraf kesihatan. Secara profesional khidmat diberi, kecemerlangan matlamat kami, dimanapun jua di setiap waktu, kami sedia membantu. Kami penyayang pada semua, bagi kami tiada beza. Bertanggung jawab amalan kita, kesihatan dan maruah dijaga. Bangsa yang sihat aset negara, kualiti hidup dipelihara, berpasukan, berganding tangan, bertingkatkan taraf kesihatan. Secara profesional khidmat diberi, kecemerlangan matlamat kami, dimanapun jua di setiap waktu, kami sedia membantu. Kami penyayang pada semua, bagi kami tiada beza. Bertanggung jawab amalan kita, kesihatan dan maruah dijaga. Secara profesional khidmat diberi, kecemerlangan matlamat kami, dimanapun jua di setiap waktu, kami sedia membantu. Dimanapun jua di setiap waktu, kami sedia membantu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada rakan-rakan media. Berdiri bersama saya adalah timbalan saya, Ketua Pengarah Kesihatan Bahagian Perubatan, Datuk Dr. Rohaizat. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 95 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge pada ward adalah sebanyak 3,197 kes, iaitu bersamaan dengan 59.3% daripada jumlah keseluruhan kes. Seperti trend dilihat kebelakangan ini, bilangan kes yang discharge hari ini juga adalah melebihi bilangan kes baru yang dilaporkan. Sehingga 19 April 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 84 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 5,389 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan boleh jangkitan COVID-19 adalah 2,103 kes dan mereka telah diasingkan dan diberi rawatan. Sehingga kini, seramai 46 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah tersebut, 26 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan 1 kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 89 kes, iaitu bersamaan dengan 1.65% daripada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-89 iaitu kes 4,769 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 51 tahun. Beliau mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi, penyakit jantung dan penyakit buah pinggang. Beliau mempunyai sejarah kontak rapat dengan kes positif COVID-19 iaitu kes ke-2,726. Beliau telah dirawat di Hospital Encik Besar Hajah Kalsum, Johor pada 13 April 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 18 April 2020 jam 6.49 petang. Kementerian Kesihatan mengucapkan takziah kepada ahli keluarga beliau. Sebuah kluster baru telah dikesan di pintu masuk antarabangsa iaitu di mana kes positif dikesan di kalangan rakyat Malaysia yang pulang daripada Indonesia melalui lampakan terbang Kuala Lumpur pada 16 April 2020. Kluster ini terdiri daripada 43 orang pelajar yang pulang dari Temboro iaitu salah satu tempat yang telah diisytiharkan sebagai zon merah di daerah Magetan, Indonesia. Daripada jumlah keseluruhan tersebut, seramai 34 orang telah dikuarantinkan di negeri Melaka dan 9 orang di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Ini menunjukkan bahawa tindakan kerajaan untuk mengambil langkah untuk kuarantin dan menyaring semua rakyat Malaysia yang pulang daripada luar negara adalah bertepatan. Ini bagi memastikan kes import tidak menjangkiti penduduk Malaysia. Setakat ini, jumlah kes positif di kalangan mereka yang pulang daripada luar negara adalah 65 kes, iaitu tambahan kepada 17 kes yang telah diumumkan semalam, 43 kes daripada Magetan, Jawa Timur, Indonesia, 3 kes daripada Aceh, 1 kes daripada Turki dan juga 1 kes daripada Aceh. Seperti yang telah dimaklumkan melalui kenyataan akhbar bersama Kementerian Kesihatan Malaysia dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia pada 6 April 2020, kaji selidik Solidarity Trial yang dijalankan oleh WHO akan menyaksikan penglibatan Malaysia dalam usaha antarabangsa untuk menguji beberapa ubat dalam merawat COVID-19. Kaji selidik yang diselaraskan oleh WHO di seluruh dunia ini adalah satu usaha pengumpulan data dan perbandingan keselamatan serta keberkesanan 4 rejim rawatan yang menggunakan kombinasi Remdesivir, Lopinavir, Kitonavir
interferon beta, chloroquine dan hydrochloroquine. Sehubungan dengan itu, Kementerian Kesihatan bakal memulakan kajian klinikal bagi menguji keberkesanan dan keselamatan ubat remdesivir untuk merawat pesakit COVID-19 dalam masa terdekat. 9 buah hospital yang mengambil bahagian di dalam WHO Solidarity Trial ini telah bersedia untuk memulakan pengambilan pesakit kajian di kalangan pesakit COVID-19 yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Jawatan Kuasa Etika dan Penyelidikan Perubatan Medical Research and Ethics Committee telah bersidang dan bekerjasama rapat dengan Badan Regulatory Farmasi Negara iaitu NPRA Kementerian Kesihatan yang bertindak sebagai badan regulatory yang bertanggungjawab meluluskan penggunaan ubat tersebut dalam kajian klinikal ini. Penilaian telah dibuat berdasarkan 3 aspek utama iaitu merangkumi aspek keselamatan, kualiti dan keberkesanan awal ubat tersebut berdasarkan pada data-data yang telah dikemukakan. Menyedari kepentingan kajian klinikal ini dalam usaha memerangi pandemik COVID-19, MREC dan MPRA telah berjaya meluluskan protokol penyelidikan dan lesen import kajian klinikal bagi ubat remdesivir dalam tempoh yang singkat iaitu 4 hari bekerja. Namun pada masa yang sama dapat mengekalkan kualiti penilaian berdasarkan persedia dan keperluan regulatory antarabangsa. Kelulusan segera ini telah tercapai melalui komitmen tinggi yang ditunjukkan oleh ahli jawatankuasa MREC dan 8 orang penilai NPRA dan pengurusan atasan bagi memastikan penilaian ubat ini adalah berkualiti serta dalam jangka masa yang ditetapkan. Selain itu, kerjasama yang diterima daripada pemohon iaitu Pusat Penyelidikan Klinikal Hospital Ampang dan pihak WHO dalam memberi dokumen-dokumen yang diperlukan oleh MREC dan MPRA dalam masa yang singkat banyak membantu mempercepatkan proses kelulusan tersebut. Penyertaan Malaysia dalam kaji selidik sedunia ini dijangka dapat membantu dalam pencarian ubat menyelamatkan nyawa untuk COVID-19 melalui penilaian keselamatan dan keberkesanannya. Selaras dengan usaha memerangi pandemik ini, Kementerian Kesihatan menasihatkan agar rakyat Malaysia turut menunaikan tanggungjawab masing-masing dengan patuh kepada perintah kawalan pergerakan, mengamalkan tahap kebersihan yang optimum pada setiap masa serta seperti kerap mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun dan mengamalkan jarak sosial selamat iaitu sekurang-kurangnya 1 meter daripada orang lain. Kementerian Kesihatan akan terus memantau perkembangan kejadian COVID-19 melalui segala maklumat yang diperolehi dan akan dimaklumkan kepada rakyat daripada masa ke semasa. Dan ingin saya laporkan iaitu laporan kluster COVID-19 telah diumumkan tadi iaitu pelajar Magatan Jawa Timur iaitu di Melaka dan wilayah persekutuan ada pertambahan 43 kes dan juga ada 3 kes yang saya maklumkan tadi daripada Aceh 1 kes, dari Kalimantan 1 kes dan juga ada 3 kes daripada Aceh. Yang kedua ialah kluster PUI Bali ada pertambahan 4 kes menjadikan jumlah 37 kes. Yang ketiga ialah kluster petugas kesihatan di Kuching ada pertambahan 3 kes menjadikan jumlah 37 kes. Yang keempat ialah Menara Plaza City One ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah keseluruhannya 40 kes. Dan yang kelima ialah kluster kejuruteraan di Kuantan Pahang ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah 58 kes. Dan kluster-kluster yang lain tiada pertambahan. Seterusnya, saya ingin maklumkan kluster perhimpunan di Masjid Seri Petaling di mana bilangan sampel yang diambil adalah 26,522. Bilangan positif ialah 1,950 dan bilangan negatif ialah 23,105. Jadi jumlah kes positif di kalangan kluster perhimpunan di Masjid Seri Petaling ialah 1,950 kes dan kes indeks ialah 767 dan telah meliputi kes generasi pertama iaitu 790 kes, generasi kedua 330
Generasi ketiga 49 kes, generasi keempat 7 dan generasi kelima 7. Seterusnya dimaklumkan iaitu dikenal pasti 11,166 pelajar tahfiz daripada 220 madrasah dan sampel telah diambil iaitu 4,052 sampel telah diambil di mana kes positif ialah 325 iaitu 8% dari keseluruhan sampel diambil iaitu 4,052 kes. Dan seterusnya saya buka kepada soalan kalau ada apa-apa nak diajukan. Datuk, boleh share antara kriteria untuk pesakit untuk kajian klinikal? Okey, kriteria memang untuk clinical trial, solidity trial, kita ada 4 jenis ubat, remdesivir, leponavir, kitonavir dan interferon dan juga satu lagi ubat yang chloroquine. Jadi 4 kumpulan ubat. Jadi kita akan kenal pasti pesakit-pesakit yang dimasukkan. Iaitu yang pertama kita lihat dari segi kategori pesakit tersebut. Sama ada positif, ada dan positif tiada gejala mungkin kita tak masukkan, tetapi kita akan lihat kepada mereka yang ada gejala dan juga ada radang. Kategori ketiga yang ada radang tak memerlukan oksigen dan kategori keempat yang ada radang paru-paru dan memerlukan oksigen dan juga kategori kelima yang datang dari peringkat yang dewat yang perlukan bantuan pernafasan. Datuk, hari ini Majlis Keselamatan Negara mewartakan 11 penjara sementara untuk usaha seperti dan penjara-penjara ini akan efektif pada 23 hari bulan ini. Jadi adakah Kementerian Kesihatan akan meletakkan petugas-petugas untuk saringan kesihatan di setiap penjara ini? Dan soalan nombor 2, semalam Datuk ada mengatakan yang doktor pakar daripada China. Adakah mereka akan dihantar ke negeri-negeri di setiap negeri yang mempunyai kes-kes yang tinggi seperti Sarawak, dia ada kluster dia tersendiri ataupun di Johor? Terima kasih. Yang saya nak umumkan yang di setiap penjara memang sedia ada, kita dah ada doktor-doktor di situ. Dan Kementerian Kesihatan juga akan membantu pihak penjara untuk melaksanakan tugas-tugas yang diperlukan. Jadi memang Kementerian Kesihatan akan berpadu tenaga dengan MKN untuk memastikan kesihatan mereka yang di penjara tu ataupun yang dimasukkan di penjara tu dipelihara ataupun dimantapkan dari satu masa ke masa. Itu ada 3 soalan. Soalan pertama berkenaan dengan lapar dan doktor pakar dari China. Adakah mereka dikuantiti? Sebabnya terdapat video mereka bergambar di dalam kawasan airport dan keluar di entrance utama airport. Soalan kedua adalah ramai yang tidak berpuas hati berikutan kehadiran lapar doktor perubatan dari China ini kerana sebelum ini China dikatakan menyembunyikan data dan tidak melaporkan situasi sebenar di China. Dan mungkin soalan yang ketiga adalah berkenaan dengan salah guna alasan mematuhi penjarakan sosial kerana berdasarkan kenyataan awal dikeluarkan oleh pihak polis daerah, bagaimana saya petik satu kenyataan, bagaimanapun berdasarkan gambar majlis makan yang tular, kesemua hadirin termasuk timbalan Menteri Keadaan didapati duduk dalam keadaan berjarak antara satu sama lain. So kita takut ramai rakyat kita akan menyalahgunakan penjarakan sosial ini untuk menganjurkan jamuan dan sebagainya. Okey, saya jawab soalan tadi itu yang berkaitan dengan pasukan yang datang dari negara China, ada 8 orang pakar-pakar dalam tu. Jadi apa yang kita lihat ialah kita dapat berbincang ataupun dari segi rawatan dan juga penyidikan. Dan bukan saja benda perkara yang positif, walaupun mungkin ada perkara-perkara mereka laksanakan tak berjaya. Jadi kita juga nak belajar perkara-perkara mereka yang tak berjaya supaya kita tak mengulangi perkara yang telah mereka laksanakan tetapi tak ada impak contohnya. Jadi dalam perbincangan ni banyak isu yang kita boleh bangkitkan dari segi isu perawatan pesakit, contohnya di ward dan juga di ICU,
dan juga isu penyidikan dan pengesanan penggunaan teknik-teknik ataupun kaedah-kaedah yang tertentu sama ada antigen, antibody dan sebagainya. Itu kita boleh bincang. Mereka bukan datang untuk membantu kita merawat, tetapi membantu kita untuk sebab virus ini adalah virus yang baru. Jadi masing-masing ada pengalaman. Tiada pengalaman, tetapi apa yang mereka ada ialah pengalaman mereka sama ada berjaya ataupun tidak. Kedua-dua tu penting untuk kita. Kalau berjaya, mungkin kita akan teruskan usaha untuk menggunakan kaedah mereka. Tetapi kalau tak berjaya, kita belajar daripada cara mereka laksanakan. Tak berjaya, kita jangan ulangi ataupun kaedah-kaedah yang tak berjaya. Jadi saya rasa cara kita berdiskusi ataupun berbincang dengan mereka itu penting dan dapat menambahkan pengetahuan kita mengenai virus yang baru. Ini adalah virus yang baru. Ramai di antara kita tak pasti lagi cara virus ini merebak, cara virus ini menyebabkan kelemahan tubuh contohnya dan isu-isu yang banyak diperkatakan. Jadi mungkin dengan perbincangan yang lebih lanjut dengan mereka yang ada pengalaman. Pastinya mereka ada pengalaman sebab kita lihat tempoh 2 bulan mereka telah berhadapan dengan virus ini di negara China, di Hubei, dan pengalaman itu penting. Sama ada pengalaman yang positif ataupun negatif. Penting kepada kita supaya kita boleh belajar daripada pengalaman mereka. Dan isu yang kedua itu telah dibincangkan di peringkat Majlis Keselamatan Negara dan polis telah pun keluarkan kenyataan. Tak perlulah saya nak tambah lagi kenyataan daripada polis. Dato', I have a question. Earlier this morning, Dr. Christopher Lee raised concerns about the spread of unlinked EB or SARI cases, especially the 40 new cases from April 1st up to April 18th. So is the MOH looking into these unlinked cases and what is the MOH doing? Yeah. So far, the SARI cases, we are doing the surveillance. We have a total of 139 cases that we screen in the community, that is for ILI and as well as SARI. So what's more important is the cumulative case 139. So from the day one, actually in January that we started screening. But what's more important, we want to know whether the last 2 weeks, for example, any increase in terms of the SARI or the ID, whether the cases are decreasing as well. So we are looking into it closely because this is the indication for us to look into whether the virus is still in the community. So if we are doing well, perhaps the surveillance will tell us that the cases will be decreasing in the community. But it's very important for us to continue to do the surveillance in our community. Malaysia still record low number of cases. Can we say that we have been successful or at least on our way to victory? And secondly, maybe Dato' repeat lagi words of encouragement for our frontliners, for government agencies, NGOs and Malaysians in general. Thank you. So far in terms of screening, sama ada screening kita cukup atau tidak. Kalau kita lihat dalam saringan kita, kita telah melaksanakan lebih daripada 105,000 kes yang kita saring dan diuji. Tetapi yang positif hanya 5,389 kes, iaitu lebih kurang 5%. Dan kalau kita rujuk kepada WHO, iaitu tanda aras WHO ialah 10%. Kalau kita dapat kesan 10%, berarti itu memadai, itu WHO. Tetapi kita kurang daripada 10%, 5%. Kalau kita kesan lebih ramai pesakit ataupun kes positif di kalangan komuniti, berarti lebih ramai lagi kes yang tidak dikesan. Tetapi kita punya pengesanan sekarang ni adalah 5%. Kalau dibandingkan dengan negara-negara yang lain, lebih kurang 7%, 6%, dan kita rasa 5% tu dah memadai dengan saringan yang kita laksanakan setakat ini. Dan setiap hari kita laksanakan, kita punya ujian, kapasiti ujian kita, keupayaan kita ialah lebih kurang 11,500. Dan hari ini, semalam kita laksanakan lebih dari 10,000 kes saringan. Jadi 10,000 kes saringan yang positif hanya 5% saja. Jadi kalau kita lihat 5%, maksud dia kita telah menetapi tanda aras WHO iaitu 10%. Kita kurang pada 10%. Jadi tapi cara kita melaksanakan ialah kita menggunakan kaedah
targeted approach, iaitu targeted pada lokasi dan targeted kepada kumpulan. Contohnya kumpulan PUI dan contohnya kumpulan close contact. Close contact adalah kalau kita saring close contact yang ada berdepan dengan kes positif ni ialah lebih kurang 31%. Tetapi kalau kita saring ataupun kita uji jemaah tabligh adalah lebih kurang 10%. Dan kalau kita uji untuk kes yang tadi saya maklumkan ialah kes tahfiz, pelajar-pelajar tahfiz setakat ini ialah lebih kurang 8%. Jadi pada jumlah keseluruhan kita ialah 5%. Jadi dari segi itu saya rasa memadai. Tetapi apa yang penting sekarang ni ialah kalau kita lihat daripada PKP 1 dan 2, kita telah berjaya menurunkan kes-kes positif. Dan ini bermaksud barisan hadapan Kementerian Kesihatan, Polis Diraja Malaysia, Immigration, Angkatan Tentera dan mereka yang terlibat secara terus berjaya menurunkan kes tersebut. Tapi sekarang ni kita dah turun kepada 2 digit. Sebelum ni kita ada 3 digit. Kes yang paling tinggi yang pernah kita laporkan ialah 200 lebih, tak sampai 300. Tapi sekarang ni kita lihat dah semakin 2 digit. Jadi kita kena pertingkatkan lagi usaha kita supaya kita dalam PKP ketiga ni kita dapat kawal dan turunkan lagi kes-kes yang positif. Dan kita lihat sekarang kes-kes yang positif yang boleh berjangkiti ialah 2,103 kes. Iaitu di mana 5,389 kes kita tolak dengan kes yang telah sembuh iaitu 3,197 kes dan tolak kes kematian 89, kita ada 2,103 kes. Dan 2,103 kes ni boleh menjangkiti. Tetapi 80% daripada 2,103 kes ni memang dia ada gejala dan mungkin ada yang tiada gejala. Tetapi kita walaupun 80% ni bergejala ringan dan tanpa gejala, kita masukkan mereka ke hospital dan kita pantau mereka sampailah dia negatif, baru kita benarkan mereka balik. Jadi dengan tindakan tu kita dapat kawal kes-kes positif tu daripada menjangkiti di dalam komuniti kita. Syukur Dato', saya ada 3 soalan. Soalan pertama saya adalah US akan start distribute home test kit kepada rakyat dia. Adakah pihak kerajaan aware mengenai tersebut dan adakah kita akan menggunakan kaedah yang sama? Soalan kedua adalah di mana kemudian beberapa tadi 17 rakyat individu yang dikuarantin ini telah positif daripada yang pulang daripada luar negara. Jadi mungkin Dato' boleh kongsikan kepada kami perkembangan terkini berapa sampel dah diambil, positif dan negatif. Dan soalan ketiga saya mungkin ulangi soalan kedua. Soalan kedua, rakyat Malaysia yang pulang daripada luar negara, mungkin Dato' boleh kongsi berapa sampel dah diambil, positif dan negatif. Dan soalan ketiga, mungkin Dato' boleh update kawasan PKP ini, kalau semalam hanya satu sahaja pertambahan kes baru, mungkin hari ini berapa? Terima kasih Dato'. Okey, yang soalan pertama, sama ada kita boleh memberikan test kit ini kepada rakyat kita untuk menguji. Ini bergantung pada jenis test kit. Kalau test kit yang kita kata rapid test kit yang menggunakan teknik antigen, jadi antigen perlukan swab. Jadi swab tu mungkin sukar untuk kita melaksanakan swab sendiri. Jadi yang tu mungkin besar kemungkinan susah untuk kita mengambil sampel tu. Kalau kita ambil sampel tak tepat, jadi keputusan tu mungkin negatif sebab tak tepat. Sebab tak ada virus kat situ. Dan swab tu kita tak latih orang mengambil swab tersebut. Tapi kalau digunakan antibody test kit, mungkin boleh sebab dia hanya menggunakan satu titisan darah saja dan kita boleh lihat. Tetapi antibody bukan untuk pengesanan, diagnosis, bukan. Tapi hanya akan maklumkan sama ada tubuh dia ada antibody terhadap virus tersebut. Itu yang beza. Yang kedua, mengenai mereka yang kembali quarantine station. Kita ada 190 quarantine station di mana jumlah quarantine ialah 15,800 dan jemaah tabligh di situ ada 1,041 orang. Dan pintu masuk antarabangsa kita ada untuk pintu masuk antarabangsa kepulangan warga negara Malaysia, kita ada 89 stesen quarantine untuk mereka. Dan setakat ni kita ada 11,725 PUS ataupun mereka yang telah dikuarantinkan. Dan yang sampel yang diambil adalah 8,410
Daripada sampel tu yang positif ialah 65 positif, iaitu 17 yang saya telah umumkan semalam, dan hari ini ada 43 daripada Jawa Timur itu Magetan, dan ada 3 daripada Aceh, 1 daripada Turki dan 1 daripada Kalimantan. Jadi tadi saya tersasul sikit tak maklumkan Kalimantan. 1 kes Kalimantan, 1 kes daripada Turki, 3 kes daripada Aceh dan 43 daripada Magetan. Jadi ada 65 kes telah kita kenal pasti positif, iaitu daripada mereka yang berbalik. Dan soalan ketiga, TKPD tadi kita lihat hanya ada pertambahan 1 kes, iaitu di Menara City One yang telah saya umumkan dalam kluster. Jadi EMCO ni berlaku, kita ada 4 kawasan dan sekarang ni kita lihat pertambahan hanya 1 kes saja. Kita masih memantau di 4 kawasan tersebut. Last question. Boleh explain lagi tak apa maksud 10% sarangan WHO tu? Adakah yang maksud perseriusan gejala itu dalam negara kita? Dan apa pula maksud 5% yang Malaysia capai setakat ini? Ya. Dalam kenyataan WHO ataupun laporan dari WHO, iaitu kalau kita saring 100 orang, kalau ada 50 orang positif, maksudnya lebih ramai lagi yang tak ada dalam komuniti yang tak dapat kita kesan lagi. Jadi maksudnya kalau 50%, contohnya 50% positif kes-kes tu, berarti kita perlu mempertingkatkan lagi saringan kita. Tak cukup lagi saringan kita. Jadi tanda aras WHO yang untuk kita kata cukup ialah 10%. Tetapi kejayaan kita ialah 5%. Jadi tadi saya maklumkan yang semalam ialah 105 kes saringan yang kita telah, individu yang kita telah saring. Dan jumlah hari ini ialah 109,308 orang telah disaring ataupun diuji, dan daripada ujian tersebut 5,389 positif. Yang ini ialah kumulatif, berarti dari segi jumlahnya setiap hari kita saring dan kita kumpulkan, kita setakat ni kita dah saring 109,308 individu. Dan yang positif hanya 5,389 bersamaan dengan 5%. Maksudnya kita lebih baik daripada tanda aras yang telah ditetapkan oleh WHO, iaitu 10%. Kita lah 5%. Dan ada negara-negara lain yang maju, contohnya yang berjaya, mereka saringan dalam 6%, ada yang 7%. Kita lebih kurang 5%. Okay, thank you. Okay, terima kasih. Bakti penuh setia.